Dia seorang bapa dan suami terbaik bagi akak dan anak-anak akak. Pasir Putih, Kelantan. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bersamamu kali ini menyantuni keluarga Izmi Daud, 56 tahun, yang berjuang mendepani kesempitan hidup. Cabaran dan dugaan diharungi bersama isterinya, Rozila Zakaria, 47 tahun. Berumah tangga 22 tahun yang lalu, perkahwinan mereka dikurniakan 6 cahaya mata. Nurul Hidayah, 21 tahun, Nurul Izzatul Akma, 20 tahun, Nurul Sofia Hadani, 15 tahun, Muhammad Syamsul Badri, 13 tahun, Nurul Syazana, 12 tahun, dan Muhammad Syahmi Faiz, 9 tahun. Izmi terus berjuang demi meneruskan kehidupan. Sebagai ketua keluarga, Izmi bertanggungjawab mencari rezeki buat keluarga tercinta. Namun semuanya terbatas dengan apa yang menimpa ke atas dirinya. Awal tahun 2022, Izmi mengalami sesak nafas dan lelah. Pertengahan 2022, hasil pemeriksaan susulan pakar perubatan, Izmi disahkan mengalami sakit saraf kritikal. Dia dibenarkan pulang ke rumah walaupun sering mengalami lelah dan batuk berkahak dalam keadaan yang tidak bermaya. Kini dia terlantar di atas katil, tidak boleh berjalan dan tidak mampu berkata-kata, hanya mampu mendengar. 5 tahun yang lalu, Izmi pernah bekerja sebagai pengawal keselamatan di Sekolah Kebangsaan Kulim Pasir Putih, Kelantan. Sebelum ini, mereka sekeluarga tinggal di rumah pusaka Izmi. Namun, akibat kerosakan yang amat teruk, Majlis Agama Islam Kelantan telah mendirikan rumah buat keluarga Izmi. Akak berasa sedihlah dengan keadaan dia sebab dia tu ketua keluarga. Selama ni dia yang menyara keluarga kami. Dan dia sekarang dia sakit. Tapi nak buat macam mana? Ujian atas keluarga kami dan akak reda. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Kini Izmi hanya mampu makan dan minum dengan susu khas. Setiap hari, Rozila memberi susu kepada suaminya melalui tiub yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Menurut Rozila, suaminya memerlukan susu yang sesuai agar sentiasa kenyang dan sihat. Rozila perlu memberi susu itu setiap 4 jam, 5 kali sehari kepada suaminya supaya terus bertenaga untuk menjalani kehidupan. Walaupun berat ujian ini, Izmi dan isteri tetap tabah menghadapi ujian demi meneruskan kehidupan. Pakar perubatan terpaksa menepuk leher Izmi dan memasang tiub bagi tujuan mengeluarkan kahak yang berlebihan di dalam badannya. Menurutnya lagi, dia perlu menukar kain pengikat tiub dan tiub yang berada di leher suaminya setiap hari bagi mengelak dari jangkitan kuman. Bagi akak, memang dah tanggungjawab akak sebagai isteri kena menjaga suami demi kebahagiaan keluarga. Memang susahlah juga nak menguruskan anak lagi, nak menguruskan suami lagi, bagi susu. 5 tahun
Walau apa pun dugaan, ia sama sekali tidak menghalang kasih sayang mereka. Rozila sentiasa memastikan serangan kekejangan kaki suaminya berkurangan. Bagi mengatasi kekejangan kaki yang dialami Izmi, Rozila memakaikan alat sokongan kaki buat suaminya. Ia bertujuan agar Izmi dapat melunjurkan kaki dengan lebih selesa. Semasa sakit, akak pun dia jaga. Sama-sama jaga. Dia seorang bapa dan suami terbaik bagi akak dan anak-anak akak. Semasa sakit, akak pun dia jaga. Sama-sama jaga. Kasih sayang ibu membawa ke syurga. Menjelang tengah hari, Rozila memikul tanggungjawab menyediakan hidangan makan tengah hari buat anak-anaknya. Rozila sekeluarga bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Cukuplah sekadar memasak sayur dan menggoreng telur untuk dijadikan juadah mereka sekeluarga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Rozila sanggup berkorban masa dan kudratnya demi melihat anak-anak tidak berlapar dan menjadi insan yang berjaya di masa akan datang. Meskipun tidak dapat menjalani kehidupan yang normal, Izmi tetap bersyukur kerana anak-anak dan isteri sentiasa berada di sisinya. Air dicincang tidak akan putus. Nurul Hidayah dan Nurul Izzatul Akma turut meluangkan masa menemani adik-adiknya mengulang kaji pelajaran supaya di masa akan datang adik-adik mereka berjaya mencapai impian. Adik Nurul Shazana bercita-cita menjadi seorang tukang masak, manakala adik Muhammad Syahmi Faiz bercita-cita menjadi seorang anggota tentera laut. Usaha Rozila untuk mencukupkan keperluan rezeki tidak terhenti begitu sahaja. Rozila mengusahakan perniagaan tempahan aiskrim semenjak suaminya jatuh sakit. Usahanya ini sekurang-kurangnya dapat menampung perbelanjaan harian keluarga dan kos perubatan suami yang tercinta. Menjelang petang, Rozila menghantar aiskrim yang ditempah ke kedai berhampiran kampungnya. Jarak perjalanan dari rumah ke kedai mengambil masa 5 minit. Bagi Puan Rohayu Cik Husin, 47 tahun, dia sering menempah aiskrim daripada Rozila kerana mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Puan Rozila tu selalulah mari hantar saya pun, mari hantar aiskrim dia, ambil tepah dengan dia untuk bantu dia lah buat untuk perbelanjaan keluarga dia. Yalah saya tolong setakat mampu, suami dia sakit. Nurul Hidayah, anak sulung dalam keluarga ini, masih menuntut di Universiti Sains Islam Malaysia. Sebagai anak sulung, dia turut bertanggungjawab untuk keluarganya yang tercinta dan dia berasa sedih dengan nasib yang menimpa keluarganya. Walau bagaimanapun, Nurul Hidayah tetap cekal dan tabah dengan ketentuan ilahi. Saya nak tengok Abah, saya nak dengar suara dia. Sebab saya tak dengar suara lama dah. Saya nak tengok dia gelak ketawa. Bermain-main dengan kami.
panggil nama Kak Lin diri, panggil nama adik-adik. Begitulah. Saya memang first mula-mula saya memang nak bantu umi saya. Sebab saya tahu dia tu banyak berkorban untuk saya. Lepas tu untuk adik-adik. Dan saya mempunyai adik-adik lagi, saya nak tangguh dia orang. Saya nak dia jaya juga. Betul. Menjadi tanggungjawab seorang isteri memastikan suami akan terus sihat dan bersemangat. Setiap hari, Rozila memberi ubat cair kahak kepada suaminya. Menurut Rozila, ubat ini perlu dihancurkan terlebih dahulu supaya menjadi serbuk sebelum dicampur ke dalam susu. Ini kerana suaminya tidak boleh makan dan minum seperti orang lain. Akak tawakalnya, lepas tu besar pada Allah ya. Memang akak sedih lah tengok Kak dia lagu tu. Kadang-kadang akak sedih-sedih sangat, tapi nak buat macam mana? Saya nak tengok Abah, saya nak dengar suara dia. Sebab saya tak dengar suara lama dah. Saya nak tengok dia gelak ketawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepatlah masak. Mendengar kisah Izmi Daud, syarikat Faizah Sendirian Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faizah Zon Timur, pembantu kawalan kualiti cawangan Pantai Timur, Hanif Supaat, hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini dan sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir, antara beras terbaik keluaran syarikat Faizah Sendirian Berhad, sesuai untuk Izmi Daud sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Kak, ni ada buku daripada syarikat Faizah, pengasas syarikat Faizah. Dia ada menceritakan tentang liku perniagaan syarikat Faizah. Kak boleh bacalah buku ni untuk satu hari nanti Kak nak berniaga ke anak-anak berniaga, bolehlah baca buku ni. Terima kasih ya. Sama. Kak, ni ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faizah. Mungkin dapat meringankan bebanan Kak sekeluarga. Terima kasih sama kepada Faizah. Sama-sama. Kesetiaan mendorong isteri untuk terus berbakti buat suami tercinta. Rozila terus berusaha membuat latihan pergerakan kaki dan tangan suami agar kembali pulih. Pakar perubatan menasihatkan agar Rozila membuat rawatan fizioterapi sendiri di rumah 4 kali sehari kerana kesukaran Rozila untuk membawa suaminya ke hospital. Kesempitan hidup yang dialami keluarga Izmi Daud telah menjadi perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Semerak yang berhormat Wan Hassan Wan Ibrahim. Beliau hadir membawa sumbangan seperti susu khas dan sedikit sumbangan wang tunai untuk keluarga ini. Beliau juga amat bersimpati dan prihatin akan nasib yang menimpa keluarga Izmi. Mewakili Adun Semerak, beliau amat mengalu-alukan kepada seluruh masyarakat dan badan bukan kerajaan NGO yang ingin memberi bantuan kepada asnaf yang memerlukan bagi meringankan beban mereka. Jadi kalau tanpa bantuan daripada mana-mana NGO, badan-badan, masjid ke orang ramah ke jiran-jiran, jadi kebarangkalian untuk dia menghadapi
perkara yang macam ni memang terlalu beratlah untuk dia tanpa bantuan daripada orang ramai. Jadi program ni saya harap dapat teruskanlah sampai bila-bila pun. Kerana cerita ni ia tidak akan berakhir. Jadi saya ucap terima kasih banyaklah kepada NGO-NGO yang banyak datang. Sama ada kita tahu ke kita tidak tahu, datanglah. Kerana ini adalah kesuruhan Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah Taala menghendaki kita supaya saling tolong-menolong. Terutamanya orang yang sangat memerlukan, sakit dan sebagainya. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, pengerusi Yayasan Raja Syamri Raja Husin bersama sukarelawan Third Force turut hadir memberikan sumbangan kepada keluarga Izmi Daud. Antara sumbangan yang diberikan adalah seperti katil dan tilam serta sedikit wang tunai untuk keperluan perbelanjaan keluarga ini. Bagi Raja Syamri, usaha murni yang dijalankan akan terus diusahakan dari semasa ke semasa untuk membantu golongan yang memerlukan. Kepekaan semua ahli masyarakat adalah merupakan manifestasi kepada kasih sayang yang perlu kita tunjulkan kepada orang-orang seperti ini dalam kejiranan kita, dalam kampung kita, dalam masyarakat kita. Kepekaan inilah sebenarnya manifestasi kepada kasih sayang kita, ukhuwah kita, peranan kita sebagai anggota masyarakat yang berfungsi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fatti kullazi haqqin haqqah." Sesungguhnya bagi Tuhan kamu ada hak atas kamu, dan bagi orang sekeliling kamu ada hak atas kamu, dan bagi diri kamu ada hak atas kamu. Maka tunaikan kepada yang berhak itu akan haknya. Akak berharap agar suami akak akan pulih. Kami semua sayang kepada suami saya. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, pasti ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 5 keluarga dari 4 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Pahang, keluarga Nurliana Mustafa. 1 keluarga dari negeri Melaka, keluarga Saharim Baharim. Menelusuri ke utara negara, 2 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Fauzi Abdul Hamid. Serta keluarga Nur Syahirah Muhammad Fuzi. Manakala keluarga Maslinda Abu Shah dari Negeri Sembilan. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.